Masya Allah. Okey. Sebab Okey. sudah. Masya Allah Ustaz. Okey. So Ustaz, hari ni kita nak bincang pasal solat. Betul tak? Betul, insya-Allah. Kita nak bincang pasal solat. Okey. Jadi ada beberapa soalan lah yang nak tanya kat Ustaz. Okey? Okey. Nana tanya ke saya tanya? Ustaz, jangan tanya Nana. jangan tanya. Aduh, Tak apa, jangan tak tanya apa. Ustaz. Nana belum jadi ustazah lagi. Sabarlah. Okey. Boleh. Okey, soalan dia. Ada soalan daripada peminat-peminat Nana juga tanya. Kan? Tanya. Okey, boleh tak Ustaz terangkan dengan lebih lanjutlah pasal solat jamak? Oh, kita start terus solat jamak ni. Kita campur-campur kan. Suka hati lah pasal nama suka solat hati je. Ustaz lah. Ustaz nak cakap apa pun cakap lah. Gigih tak gigih? Nana cakap. Okey, solat jamak Betul, solat jamak ni okey. Pertama sekali, semua orang kena faham. Solat jamak dengan solat qasar. Dia ada dua benda tu. Jamak kita himpun, qasar kita apa? Nana, dengan angguk je. Pendek kan? Okay. So, siapa himpunkan dengan pendekkan, dia dua benda yang berbeza. Cuma biasanya orang akan sekalikan. Sebenarnya dia tak semestinya kena sekali. Dia boleh dipisahkan. Tu bendanya. Okey. Kita bagi clear yang ni. Jamak himpun, qasar pendek. Kalau yang qasar, yang pendek ni, dia mesti ada kaitan dengan musafir. Mesti travel lebih 2 marhalah. 2 marhalah which is kalau kita biasanya kita guna 90 km. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i, yang paling pendek adalah 82-83 km dah dikira 2 marhalah. Tapi biasa kita akan guna 90 km. Itu kasar, pendek kan. Solat yang 4 rakaat jadi 2. Dia mesti kaitan dengan musafir. Tapi kalau jamak, tak semestinya musafir. Jamak, salah satunya musafir. Yang keduanya, sebab kesusahan. Contoh, macam doktor. Macam sekarang ni musim wabak ni kan, so kat klinik, kat hospital terlalu busy. Yang mereka jamakkan solat sebab tak ada nak solat setiap waktu. Sebab pasien terlalu ramai. Jadi diorang jamakkan. Asal ke diorang jamak terus siap-siap, then diorang boleh terus layan pesakit-pesakit semua kan. So jamak kerana kesusahan tadi. Ataupun ada orang yang trafik yang tak boleh nak dijangka sebagai contoh. Dan dia nak berhenti pun stuck. Stesen minyak jauh lah. Masjid surau. So dia terpaksa jamak dalam tu. Dia dipanggil masyakkah, kepayahan. Tapi kalau kena kahwin tak boleh tau. Oh tak boleh? Kena kahwin dia tak dikira payah yang sampai boleh jamak. Sebab alasan layan sebab kita still boleh keluar sekejap. Terutama boleh orang lain replace untuk nak layan semua kan. So sebab ramai jamak sebab kes kahwin. Sama juga yang pengantin tu sebab alasan dia pakai makeup, dah bayar mahal, ribu-ribu ngawin dah wajah kan. So dia rasa macam nak pergi semayang pula, nanti hitam pula dia punya makeup. So dia pun buat jamak tak boleh tu sebenarnya. So cara dia wuduk siap-siap dan dia make up yang mahal tu, dia tahan wuduk sampailah 2 waktu, jangan kentut-kentut. Kan? Okey, faham. Kecuali memang dia keduri kahwin tu jauh, lebih musafir 2 marhalah, tu dia boleh lah buat jamak. Antara lain jamak sebab sakit, orang yang sakit sangat, dia boleh jamak. So jamak ni dia banyak sebab. Tapi kalau kasar, dia kaitan dengan musafir. Okey, kan Ustaz cakap tahan wuduk kan supaya jangan tak buang angin kan. Kalau macam mana tahap dia dikira buang angin? Sebab kadang-kadang kita kan macam was-was kan. Alamak nak terbuang angin ni, tapi kalau kita tahan, adakah consider tu dah batal lah? Okey. Benda ni sahabat Nabi pernah tanya dalam soalan-soalan yang sahabat Nabi tanya pada Nabi tau. Sebab ialah semua orang kadang confused kan. Kadang-kadang tengah duduk, kadang-kadang tengah sujud, tiba-tiba rasa aku ni macam terkeluar angin ni. So kata Nabi kata apa? Nabi kata hatta yajid sauti awir rih. Sehingga kamu dengar bunyi dan bau. Sehingga dengar dan bau. Maknanya dalam kes kita was-was ni lah. So
kalau sekadar kita rasa macam angin tapi tak ada bunyi, tak ada bau, kan kadang-kadang angin tu tak mesti keluar daripada kemaluan kita. Angin tu mungkin atau memang angin yang dah ada terkumpul kat kawasan tu. Then kita boleh rasa angin. Sebab tu Nabi kata hatta yajid sauti, kena ada bunyi ataupun dan bau dia. Jadi sebab benda ni kena hati-hati, sebab kadang-kadang ada orang tak ada bunyi, bau je. Kan ada orang bunyi yang kuat, bau tak ada. Kan? Jadi kena dia kalau bau je tak kisahlah, tak apalah. Salah satu lah. Oh, Salah salah satu. satu lah. Salah satu. Kalau dia memang bau, walaupun tak ada bunyi, dia kira batal wuduk. Ataupun berbunyi tanpa bau pun sama juga, dia kira batal wuduk. Baik, faham semua? Faham ke semua orang ni? Suara kita orang okey tak? Playback lagi tak? Ada yang tanya ni, benda ni apply dalam semayang je ke ataupun dekat luar? Semestinya ini yang kita bincang ni yang bab kaitan dengan semayang. Bab yang kaitan dengan wuduk, kaitan dengan semayang. Mana kalau kita was-was, ni ada angin keluar ni. Jadi kata Nabi, dia adalah tengok ada bau ke ataupun ada bunyi, salah satu. Oh, mudahlah benda tu kan. Faham asyik baik, faham. Faham semua, alhamdulillah. Okey Ustaz, lepas tu diorang tanya, dalam solat ni boleh ke kalau kita baca 3 kul je? Semua solat kita 3 kul je. Boleh ke? Baik. Okey, musim COVID-19 ni kan saya cadangkan semua orang kena amal 3 kul. Sebenarnya. Sebab 3 kul ni dia dipanggil mu'awwizat. Kan Nana kan amal mak surat sekarang ni kan. Daripada dulu kan. Nana lahir mendah amal mak surat kan. 3 kul tu 3 kul tu benda yang ada dalam mak surat. Dia ayat mu'awwizat, ayat pelindungan. So kan kita memang pelindung dengan sanitizer, kita berlindung dengan semua benda-benda yang chemical-chemical ni semua untuk nak cegah kita daripada virus. Sama-sama kita guna juga doa-doa dan zikir-zikir. So 3 kul ni bagus. Cuma boleh tak boleh nak baca setiap waktu solat. Okey. Dia surah-surah ni sunat. Kan, yang wajibnya suratul Fatihah saja. Okay. So 3 kul ni pula bukan kul lah. Ada yang baca, baca 3 kul, dia pun baca kul. Itu salah. Oh, kul je. Sikit je baca. Tak boleh lah. Dia baca mana-mana kul. Boleh tak boleh? Kalau dia jadi imam, dia akan mendatangkan fitnah. Sebab tak pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, ada sahabat yang kata, sahabat tu dia report dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, imam kita ni, sahabat kita ni asyik-asyik baca kul wallah je. Setiap kali semayang kul wallah, setiap kali semayang kul wallah. Kan, macam kita lah, kalau kita jenis macam tu, orang kata ni imam kul wallah lah ni. Kan? Itulah, betul. Betul. So, Nabi kata, kul wallah ni adalah surah yang sangat bagus. Maknanya kalau dibaca satu kul wallahu ahad tu sampai habis 4 ayat tu, dia dapat 1/3 daripada Quran kan. 1/3. Betul. Dia ada berapa ayat je tapi pahala dia besar. So tak ada masalah kita nak ulang tu. Cuma ulang ayat yang sama. Taklah, cuma lebih baik dalam semayang kita baca surah yang ikut turutan. Priority. Maknanya last kali Qul a'udzu birabbin nas. Maknanya kalau siapa yang binas, contoh rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Surah yang paling last. So rakaat kedua nak baca surah apa? Oh, dia sebenarnya tak boleh lah ke boleh? Tapi tak. Makruh je. Lah. Tak ada batas. Surah tu pun benda sunat kan. So makruh dia nak baca surah yang selepas. Mana dia Qul a'udzu birabbin nas surah paling last, tiba dia baca rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jadi makruh. Jadi lebih baik dia baca Qul birabbin nas. Let's say lah dia dah tersilap rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas. So dia kena baca surah apa rakaat kedua? Kalau tak nak makruh. Baca surah yang sama lagi lah. Jawapannya baca surah yang sama. Qul a'udzu birabbin nas juga. Okey, faham. Baik. Faham Alright. Okey, ngam. Jadi, okey ke? Lain tersekat? Lain ustaz tersekat dah okey kot? Semua okey. Macam okey tu? Saya pun baca soalan-soalan ni macam okey je semua. Saya baca soalan ni boleh tak? Ada orang tanya. Tanyalah. Boleh baca lah. Sambil you pilih tu. Nah, aku tanya betapa gigihnya ustaz nampak tak? Apa benda tu? Kenapa? Maksudnya skrin bawah tu ustaz dia tak nampak muka dia kosong. Tak tahu, mungkin. Tapi nampak muka. Boleh? Okey. Ni Ismail Ishaq punya soalan. Soalan ni penting untuk saya jawab.
Waalaikumsalam Ismail Ishak, terima kasih soalan. Apakah batas pergerakan lain selain pergerakan utama kita dalam solat? Okey, dalam solat ni kan kita ada rukun fi'li. Mana rukun-rukun ni berarti pergerakan-pergerakan yang berkaitan dengan perbuatan, nak angkat tangan, nak rokok, nak itidal semua kan. So kalau kita nak buat benda lain yang selain pada benda ni. Contoh, contoh, ada orang lalu depan tengah kita semayang, ada orang lalu melintas depan kita. Kita pun hulur tangan, contoh kan hulur tangan nak menghalang dia. Itu pergerakan tu. Tapi pergerakan tu pergerakan yang dibenarkan lah. Maknanya nak menghalang. Memang Nabi suruh pun. Sebab Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata kalau seseorang tu mengetahui keburukan yang akan menimpa bagi seseorang yang melintasi orang yang sedang semayang, nescaya dia akan menunggu 40 hari ataupun riwayat kata 40 tahun lebih baik daripada dia melintas depan orang semayang. Jadi sebab tu Nabi kata siapa yang nampak ada orang nak melintas depan dia, maka bergerak dan tahan orang tu. Jangan bagi dia melintas. Sebab nanti ada keburukan yang akan menimpa dia hari kiamat nanti. Kan? So maknanya ni pergerakan ni. Pergerakan ni, dia bukan pergerakan utama, dia pergerakan-pergerakan sampingan yang dibenarkan dalam sembahyang kita. Contoh Tapi cara nak tahan orang pun kena tengok ke, tahan macam ni tau. Jangan tahan macam ni, takut orang salam pula nanti. Oh, okey, kena tahan supaya dia tak ke depan. Ke apa? Kena tahan. Maknanya kadang-kadang nak melintas kan. So kita tahan macam ni. Sebab orang kalau nampak simbol macam ni, orang stop lah kan. Kalau kita buat simbol macam ni, orang macam orang ni nak salam aku ke apa. Kan? Tapi macam ada orang letak beg lah kat depan tu. Untuk betul lah tu Ustaz Itu sunat. Perkara sunat sebelum solat, antaranya selain pada azan, selain pada iqamah, apa semua tu, perkara sunat sebelum solat adalah meletakkan sutrah. Sutrah ni iaitu sempadan yang menentukan tempat kita nak sujud. Mana dia penghujung tempat sujud kita. Jadi jangan letak sutrah, jangan letak jauh-jauh. Mana kita bajet mana tempat sujud kita, dan hujung kepala tu letaklah beg tu atau apa-apa bantal ke apa kan. Siapa yang nak lintas, dia akan lintas selepas sutrah, selepas sempadan tu tadi. Baru tu sunat. Tapi kalau kita dalam masjid, dalam surau, memang dah ada line-line dekat saf kapet tu. Line-line tu dah dikira sebagai sutra. So kita sebenarnya tak perlulah nak letak benda lain depan tu. Malah risiko bahaya. Baik kan tengah sujud hilang lah apa kan. Betul. Jadi apa yang nak melintas, lintas selepas line sujud orang tu. Kan kita sujud kan dah nak sampai dekat line yang depan kan. Line kaki orang depan. So sebab nak lintas depan tu. Jangan lintas dalam sujud. Okey. Okey Ustaz, lagi satu. Macam dalam solat tu kan macam kalau kita duduk antara dua sujud ke apa ke, memang wajib ke kaki kita tu kena macam ni? Kalau ada yang sakit kaki macam tak larat lah, macam tak berapa kuat kaki tu, ke dia ikut kemampuan kita je mana yang kita boleh duduk? Ni duduk antara dua sujud Duduk antara dua sujud ke? Macam tu. Okey. Duduk antara dua sujud ni nama dia iftirash. Duduk tahiyat akhir yang bersimpuh, yang bersilang kaki tu, itu namanya tawarruk. Tawarruk, okey. Dua-dua cara duduk ni sunat. Dua-dua cara tapi duduk tu wajib. Kalau tahiyat akhir wajib, duduk tahiyat awal tu sunat. Cara duduk pun sunat. Okey. So yang kita cerita sekarang tahiyat awal yang Nana kata duduk kaki macam tu kan. Tu duduk iftirash dia panggil. Paling sunat, mana kalau dapat pahala yang full, yang markah penuh yang Nabi buat ni, iftirash ni memang kaki kiri di bawah punggung dia, kaki kanan ditegakkan. Kan? Okey, betul. Bagi orang yang mampu je lah. So bagi yang tak mampu tak ada masalah dia nak buat macam ni. Kan? Pun boleh ataupun kan? Ada satu lagi cara duduk dia panggil iqa'. Iqa' ni dia duduk macam ni, dia punya punggung dia dekat atas tumit. Macam orang nak hidangkan air, orang dia duduk nak letak dulang atas lantai kan. Macam mana kaki dia? Kan dia macam dia punggung atas. Dia macam tu. So sama ada kita nak duduk macam ni, itu yang paling sunnah, atau duduk yang lipat kaki macam biasa tu, ataupun ada orang duduk iqa'. Cuma setakat yang saya tengok, duduk iqa' ni yang duduk atas tumit ni, mana kaki dia tegak dua-dua ni tegak, dia duduk kat atas dia punya tumit kaki. Duduk iqa' ni pada saya dia lebih sesuai masa dia pakai kasut. Contoh dia sembahyang outdoor. Kan, sembahyang outdoor kadang-kadang orang tanggal kasut, sebenarnya kasut kita bersih sebenarnya asalkan tak ada najis, kerana yang kotor tu tanah tu bukan najis.
Orang yang pergi hiking apa semua kan. Sebab kadang-kadang kalau kita buka kasut lagi bahaya. Ada binatang berbisa, ada duri-duri kat dalam hutan tu. So kita boleh je main pakai kasut. Kasut kita tak ada najis. Kotor dengan sebab tanah, kotor dengan sebab pasir, kotor dengan sebab lumut tu bukan najis. Bukan najis lah. Kita make sure kasut kita tu bersih, nampak kotor tapi tak ada najis. Sebenarnya boleh je pakai kasut tu. Contoh macam tentera. Kan? Dia pakai je kasut tu. So bagi konteks orang yang pakai kasut, dia lebih sesuai. Dia semayang di time duduk tu dia duduk ikak macam tu. Lebih berbanding dia nak kelepek macam tu semua kan. Susah. So maknanya cara duduk tu tak je. Alang-alang kalau tak ada masalah, duduklah macam tu. Tapi kalau dia ada masalah, dia ada gout, dia ada apa, duduklah cara yang dia selesa sebenarnya. Faham? Faham? Alright. Okay. Ustaz, pasal solat subuh. Kalau orang dia bukan dia macam dia tahu dia nak solat subuh, tapi dia macam tak apalah, nak tidur lebih sikit lah, aku bangun lah, nanti aku bangun aku solat lah. Boleh ke? Okay. Kalau dia rasa dia boleh bangun, kalau dia rasa dia boleh bangun, tak ada masalah. Cuma kita kena tahulah, paling bagus solat awal waktu. Kan? Dan solat yang paling bagus, solat subuh ni solat yang paling susah. Bagus sekali adalah dia semayang 2 rakaat sebelum solat subuh tu, yang dipanggil solat sunat fajar tu kan. Azan subuh dia solat 2 rakaat, solat sunat fajar yang kata dalam hadis lebih baik daripada seisi dunia tu. Seisi dunia, Lepas tu baru dia solat subuh 2 rakaat. Itu paling baik, afdal solat awal waktu. Tapi dalam waktu solat ni, ada waktu dipanggil waktu afdal, dia ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni mana-mana waktu lah. Cuma kena ingat kat ujung-ujung dipanggil waktu makruh dengan waktu haram. Jadi waktu ikhtiar ni, contohnya kita sekarang subuh pukul 6.10. Kan? Waktu ikhtiar tu saya mungkin boleh kata dalam pukul 6 sampai 6.45 sampai dekat pukul 7 tu kira waktu ikhtiar. Semua waktu ikhtiar. Tapi dah start dalam 20 minit yang terakhir, 15 minit yang terakhir tu dah kira waktu makruh. Kan? Maknanya waktu-waktu yang memang dah dimakruhkan sampai apatah lagi yang dah sampai hujung-hujung tu. Hujung-hujung waktu nak habis waktu kan. So maknanya dia dah sampai pukul 7.20 macam tu lah. 7.20 dah habis, kita habis 7 suku kan. So kalau dia dah habis 7 suku, dia terbangun tu memang dah lewat, dan dalam keadaan dia tak bangun langsung, dia tak sedar bunyi. Bukan macam kita tadi dia dah bangun tapi dia tidur balik. Tak apa, kejap lagi tidur kejap lagi semayang. Tiba-tiba dah terlepas. Itu boleh dikira dosa lah. Tapi kalau dia memang tak bangun langsung daripada start subuh pukul 6.10 tu, dia tak bangun langsung, tiba-tiba bangun dah 7.20 dah habis subuh. Tu dimaafkan. Habis apa niatnya Ustaz? Qada ke adaan? Yang dia masuk tiba-tiba terus ni. Okey. Yang terlepas tu, waktu tu. Okey, yang jenis ni, kalau dalam hadis Nabi kata, bila dia terjaga je, dia terus semayang. So kalau dia tahu dah terlepas waktu solat, dia tengok luar pun dah cerah, dia pun tahu bila tengok timing dah lebih 7 suku, dia pun tengok syuruk memang 7 suku. So orang macam ni dia kira solat qada lah. Adaan ni bermaksud solat tunai yang dalam waktu. Okey, faham. Istilah qada, nak qada segera ke nak qada lewat kan? Nak qada terus, dia baru bangun pukul 7.30, dia terus solat subuh 7.30 ke, atau dia boleh solat subuh pukul 11 pagi? Alang-alang saya dah terlepas. Kalau yang tak sengaja tu lah kan? Yang tak sengaja betul. Boleh kan kodok? Yang tak sengaja dia boleh lewatkan kodok. Orang yang sengaja lewat tadi, yang shopping ke mana-mana, tak apalah nanti saya kodok. Orang macam ni kena kodok segera. Faham. Macam orang yang ada kerja kadang petang-petang kan, dia tak main asal lagi keluar office, dia berjam apa semua, lepas tu nak ambil anak kat nursery taska lagi. Tak, alamak dah nak maghrib lah, tak apalah qada ialah asal lepas maghrib. Orang macam ni kena qada segera. Tapi dia berdosa lah ditinggalkan solat sebelum masuk maghrib. Okey, faham. Jadi macam semua orang berkukuk dahi je perbincangan kita ni. Macam semua orang berkukuk dahi je perbincangan kita ni. Dah level apa? Serius ni? Orang lain okey ke ni? Nak orang lain okey ke nak? Okey je. Semua orang duk tanya soalan tu banyak tu. Banyak soalan. Ni soalan yang penting lah. Anip Elenik dekat bawah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Thank you Nip.
betul ke kena tepuk bahu jika nak orang tu jadi imam? Kan biasa kan kita nampak ada seorang semayang, kita nak jadi makmum malas semayang seorang, rugi. Kita pun berdiri tepi dia, kita pun nak jadikan dia imam. Perlu tak tepuk bahu? Ana rasa? Perlu kot. Kalau tak dia tak tahulah kan. Okey. Sebenarnya tak perlu. Oh, tak perlu. Tapi boleh. Sebenarnya boleh. Cuma lebih baik tak payah tepuk. Lebih baik kita pergi tepi telinga dia je, kita pun takbir kuat-kuat. Allah, tak payah kuat-kuat sangat. Satu masjid dengar terkejut pula dia. Allahu Akbar yang sekadar telinga dia dengar. So indirect, orang tu, dia common sense kalau imam ni belajar, kalau dengar je orang memang, dia pun perasan orang pergi sebelah dia kan bukan semayang jauh-jauh. Orang ni nak jadikan aku imam ni. Dia akan terus niat dia jadi imam lah. Sebenarnya dia tak perlu tepuk. Kecuali tiba-tiba imam tu tak perasan ke apa, tiba-tiba dia semayang, dia baca masih perlahan, kita pula tak dengar. Dia ni pergerakan apa semua, kita pun jadi confused. Time tu kita tepuk dia untuk nak double confirm dekat dia. Sebenarnya. Okey, faham. Ada orang dia tepuk kan. Sebenarnya setengah ulama sebut, ada orang sebelum dia takbir dia tepuk. Tu boleh dikira sebagai mengganggu orang tau. Oh. Tepuk juga, takbir dulu baru tepuk. Tapi better takbir je sebelah dia. Allahu Akbar. Jadi kalau orang tu tak tahu macam nak jadi imam, macam mana? Yang jenis ni pernah berlaku. Yang jenis ni pernah berlaku dekat saya. Ini dekat PWTC punya cerita. Dekat surah Ar-Rahman, dekat 2 PWTC tu. Masa tu zuhur dah habis, jemaah dah habis. So semua orang semayang sendiri. Biasa kan, dah pukul 2.30 macam tu. Semua orang semayang seorang-seorang. Saya pun datang-datang. Kita rasa rugi semayang seorang, kita pun naklah jadi makmum mana-mana. So saya pun berdiri sebelah pakcik ni, saya pun Allahu Akbar. Tiba-tiba pakcik tu mengundur ke belakang. Mengundur. Mengundur? Saya duduk depan ni, apa hal aku duduk depan ni? Biasa makmum duduk depan ni, mayat. Jadi saya pun mengundur ke belakang. Saya mengundur ke belakang. Bila saya mengundur, pakcik tu mengundur ke belakang. Dah, sudah. Nanya aku macam ni. So saya tak tahu pakcik apa, mungkin dia tak nak, mungkin dia rasa dia semayang sunat. Awak semayang wajib. Ada orang dia faham macam tu, orang semayang wajib tak boleh ikut orang semayang sunat. Ada orang faham macam tu. Salah. Orang niat semayang sunat boleh ikut orang semayang wajib. Orang niat semayang wajib boleh ikut orang semayang sunat. Dengan syarat dia ada rukun solat yang sama, ada Fatihah, ada rokok, ada iktidal, sujud, semua sama. Orang semayang sunat, jadi orang semayang wajib. Dia tanya, Ustaz sambung balik lah. Kan dia pergi mengundur kan. Sebenarnya tak payah Oh yang tadi? Okey, betul. Okey, ada orang dia salah faham. Dia kata orang semayang wajib tak boleh ikut orang semayang sunat. Jawapan dia salah. Dia jawapannya siapa yang niat wajib, niat sunat boleh ikut each other dengan syarat dia mesti ada rukun yang sama. Dia ada berdiri, dia ada rokok, tidak semua sekali semua sama. Rakaat berbeza ke apa semua tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau rukun tu ada perbezaan. Contoh, semayang mayat. Orang tengah semayang mayat, kita nak jadi jemaah semayang zuhur. Semayang mayat, semayang jenazah kan tak ada rokok. Faham tak? Saya tak faham itu. Faham. Tapi suara Ustaz lambat sampai. Semayang jenazah mana ada rokok. Okey. Okey. So semayang jenazah mana ada rokok, mana ada sujud. Tiba-tiba ada seorang ni dia nampak semua orang semayang jemaah kan. Dia pun pergi, dia pun niat semayang zuhur. Allahu Akbar. Tiba-tiba imam tak rokok-rokok, imam duk takbir sampai 4 kali. Dia pun tiba-tiba subhanallah. Sebab dia ingat imam salah. Makmum bangun ni subhanallah. Jenazah terus bangun nanti kan. So mana-mana orang yang nak ikut wajib tu. Contoh bulan Ramadan nanti ni bulan Ramadan punya cerita. Ramai orang yang kadang-kadang dia sampai masjid orang dah semayang tarawih. Sebab dia terlambat kan. Dia belum semayang isyak lagi. So orang dah semayang sunat tarawih, dia belum semayang isyak. So dia boleh je semayang isyak follow orang semayang tarawih tu. Cuma semayang tarawih kan 2 rakaat je. So bila orang tu bagi salam 2 rakaat, dia pun tambah lagi 2 rakaat, cukupkan 4 rakaat dia solat isyak. Macam tu jugalah kalau yang orang tu solat sunat, kita solat ikut belakang dia. Lepas tu kalau dia dah habis solat tu, kita sambung lah. Lagi 2. Macam tu. Seperti ni, sambung je lah macam biasa. Okay. Ni soalannya ni orang ni tanya. Syahid Syagab tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masbuk kadar mana makmum tak payah baca Fatihah? Agak-agaknya kan biasa kan. Okey, masbuk ni apa benda?
Masbuk ni orang yang lambat masuk saf dengan imam, lambat takbiratul ihram dengan imam. Masbuk ni dia satu lagi istilah dia muwafiq. Muwafiq dengan masbuk ni apa beza dia? Muwafiq adalah orang yang sempat baca Fatihah, dia ada ruang waktu baca Fatihah dengan imam. Pula dia tak ada ruang waktu untuk masuk baca Fatihah dengan rakaat tu dengan imam. Okeylah, sebab ada daripada imam tengah baca Fatihah ataupun imam dah habis Fatihah, imam tengah baca surah. Tapi kebetulan imam baca surah tu panjang, kita masuk lambat, tengah-tengah imam baca surah tu kita pun ada ruang waktu untuk baca Fatihah sebagai contoh kan. So kita bolehlah habiskan Fatihah tu sebab kita ada ruang waktu untuk baca. Tapi ditakdirkan imam dah baca surah, kita baru Ar-Rahmanir Rahim contoh, Maliki Yaumiddin. Imam dah kita masbuk ni, kita tak sempat pun dengan Fatihah imam. Kita masuk imam dah baca surah, kita baru Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, imam dah rokok. Maka time tu kita tak payah habiskan Fatihah pun tak apa, kita boleh turun rokok je. Sebab kita masbuk. Berbeza orang yang muwafiq. Muwafiq ni dia memang ada ruang waktu daripada imam start baca Fatihah, daripada takbir, daripada bismillah, daripada semua. Boleh baca Fatihah, imam berhenti sekejap, lepas imam baca surah. Dia ada banyak ruang waktu dia boleh baca Fatihah untuk kenal dia. Tapi dia mengelamun, fikir, projek banyak sangat. Tiba-tiba imam dah nak rokok, baru dia teringat, aku tak baca Fatihah lagi. Kan? So konteks dia muwafiq. Muwafiq ni dia ada ruang waktu untuk baca. So dalam kes ni dia tak sempat baca sebab dia mengelamun ataupun dia baca terlalu slow. Dia ada ruang waktu tapi dia baca terlalu perlahan. Bismillah pun sampai 7-8 kali. Kan? So dia slow sampai imam dah rokok apa semua. Orang macam ni wajib habiskan Fatihah dia walaupun imam dah rokok, imam dah sujud. Dengan syarat. Ada satu syarat. Orang ni muwafiq tapi dia tak sempat baca Fatihah. Walaupun dia ada ruang waktu baca Fatihah sebab dia lambat atau sebab dia mengelamun, dia mengigau. Betul? Orang macam ni dia kena habiskan Fatihah dengan satu syarat, dia tak boleh berbeza, dia tak boleh gap dengan imam tu punya rukun, 3 rukun panjang. Apa maksud rukun panjang? Contoh, dia baru Ar-Rahmanir Rahim, imam dah rokok. Dia pun Maliki Yaumiddin, imam i'tidal contoh. Kan? Pun dia tengah speed ni. Ihdinas siratal mustaqim. Imam dah sujud pertama. Kan imam duduk antara dua sujud. Ihdinas sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Imam sujud yang kedua. Imam sujud kedua. Imam bangunnya sujud kedua. Imam bangunnya sujud kedua, dia ni sebenarnya dah rokok. Patutnya lah. Sepatutnya. Kalau imam bangun sujud kedua, mana imam dah habis satu rakaat. Okey. Dia belum rokok, berarti dia dah gap dengan imam 3 rukun yang panjang. So orang macam ni bukan solatnya batal, solatnya tak batal, cuma dia tak dapat rakaat tu. Oh, faham? So, faham? Kan? Okay. So maknanya dia kena tambah lah. Mazhab Syafi'i lah. Kita bincang ni mazhab Syafi'i sebab kita kat Malaysia ni beramal dengan semua amalan mufti-mufti kita yang majoriti kat Malaysia. Mufti kita semuanya berpandangan dengan mazhab yang lebih sesuai dekat Malaysia, namanya mazhab Syafi'i. So kita follow pandangan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab lain bincang, Fatihah kita ditanggung oleh imam. So kita sebenarnya tak payah baca Fatihah sebab imam dah baca Fatihah. Cuma kita ikut mazhab Syafi'i. Syafi'i bagi tahu la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah solat bagi orang yang solat tapi tak baca suratul Fatihah. Lepas tu kalau tak sempat tu tak kena tambah lagi satu lah bangun nanti. Tambah satu rakaat lah. Bila imam dah tahiyat akhir dah bagi salam, dia tambah satu rakaat. Sebab kes dia tak dapat rakaat. Tadi itulah sebab kes dia miss 3 rukun panjang dengan imam. Sebab kes dia baca Fatihah lambat ataupun dia terlupa baca Fatihah. Faham? Faham semua? Everybody faham? Okay, semua faham. Alright, apa lagi soalan Ustaz? Ni Laili Ayoko kata, dia tanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Laili. Ustaz nak tanya, masa bacaan surah oleh imam, makmum perlu dengar atau terus baca Fatihah sendiri? Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, kalau imam baca Fatihah, kita kena dengar. Okey, betul. Betul tak? Tak boleh imam baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Sebenarnya tak boleh. Okey, sebab benda ni pernah berlaku zaman Nabi. Kan, Nabi kata apa? Dalam Quran pun sebut, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran kepada kamu, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Jadi tak boleh imam baca, kita baca serentak. Itu time Fatihah.
Mana imam habis Fatihah, sebab tu sunat bagi seorang imam. Ni dalam khusus imam saya akan ceritalah. Sunat bagi seorang imam lepas dia habis waladhdallin amin, dia kena saktah. Saktah ni dia kena stay, dia kena senyap sekejap. Okay, faham. Kan senyap sekejap tu at least sampai Maliki Yaumiddin ihdinas siratal mustaqim. Dia boleh kita start baca continue je surah. lah. Kan? So kita continue lah masa imam baca surah tu, kita continue lah habiskan Fatihah kita. So ada orang, contohnya ada orang dia nak dengar imam tu baca sedap kan. Contoh dia semayang kat Mekah semua. So sebab dia tak nak miss yang imam tu punya bacaan surah. Jadi imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah juga sama-sama dengan imam. Supaya kejap lagi dia boleh feeling-feeling dengar imam tu baca surah panjang-panjang kan. So sebenarnya benda tu boleh jadi makruh. Sebab dia tak dengar Fatihah tadi. Okay. Ustaz nak tanya, kalau let's say lah kita macam kita terlupa, kita tersalah baca lah Fatihah tu kan. Lepas tu kita duk ulang banyak kali, tak apa ke? Tak apa. Cuma bagi orang yang memang ada was-was, kalau benda ni dah jadi habit kalau kadang-kadang berlaku tu tak apa. Kalau dah jadi habit, memang sikit-sikit bila baca Fatihah je terganggu. Was-was. Tiba-tiba je jadi banyak kali dah habis waladhdallin, tiba-tiba tak puas hati, ulang balik iyyaka na'budu contoh kan. So orang macam ni bila dia dah start dah jadi habit macam ni, memang dah gangguan syaitan tu. Syaitan yang ganggu orang ni, yang jenis-jenis ganggu was-was ni, nama dia silhannas. Silhannas. Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas, surah An-Nas kan, kita baca kan, Tu'adzura bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku minta lindung denganmu ya waswas, daripada gangguan silhannas ni, sejenis syaitan yang suka mengganggu orang, menghasut, bagi insting, bagi ilham, bagi benda was-was jadi orang tak confident. Ni ada nama syaitan ni, nama dia silhannas. Khannas Dah hilang pula dah suara Ustaz. Syaitan yang suka ganggu dalam rumah tangga kan, ganggu orang, perhubungan orang semua ni, nama dia Dasim. 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 Syaitan ni pun dia ada nama-nama dia ada portfolio masing-masing. Portfolio Okey. Kejap, dengar tak bang? John Becker, Dengar tak, betul Ustaz? John. Dengar tak? John Becker betul. Monitor Musalli, dengar. Kitab Monitor Musalli ni antara kitab klasik. Tapi susah nak faham sikit lah sebab dia guna bahasa klasik sikit kan. Tapi bagus. Macam kitab ni banyak ajar benda-benda yang back to basic. Yang semua benda-benda yang kecil-kecil semua ada dalam tu. Okay Ustaz, ada soalan. Kalau let's say kan, orang yang pernah tinggal solat masa dia zaman-zaman dia tengah ronggeng-ronggeng dululah kan. Ada juga yang pernah tinggal solat dengan sengaja. So nak qada balik solat-solat tu, apakah cara yang terbaik lah supaya tak adalah rasa macam banyak sangat kan? Okay. Cantik. Jawapan dia sekadar yang kita mampu. Setiap waktu solat kita qada satu waktu. Ini pandangan yang paling ringan lah. Kalau ada pandangan ulama yang hebat, dia kalau orang ni memang dah free, memang dah tak ada apa-apa, dia qada lah sebanyak mungkin dia boleh buat. Kalau mana dia sembahyang zuhur, dia qada lah 5 kali sembahyang zuhur, 10 kali sembahyang zuhur. Tapi ini pandangan yang paling ringan. So kita guna pandangan ni yang tak menyusahkan sebab kita faham orang ada banyak kerja, orang letih semua sekali kan. So Islam pun datang dalam keadaan nak memudahkan orang. Dia buat sekali dia mampu. So dia sembahyang zuhur satu, dia qada satu. Dia sembahyang asar satu, dia qada asar satu. Dia sembahyang subuh, dia qada subuh. Itu pandangan yang paling mudah lah. Dia buatlah setiap hari. Kiranya, okey. Dia mampu dan masa so maknanya dia macam solat qada ni lebih wajib daripada solat sunat ke atau macam mana? Betul lah. Mendulukan dia dululah. Macam mana kita dahulukan dulu. Tapi dalam masa yang sama bukanlah tak boleh langsung buat sembahyang sunat sampai nak kena settlekan semua yang qada ni baru boleh sembahyang sunat. Tak juga kita pengguna awak sembahyang duha, lebih awak sembahyang qada subuh awak yang tahun-tahun zaman-zaman ronggeng tu. Kan? Taklah. Tak. So selagi mana kita boleh usaha, selagi mana kita boleh buat sembahyang duha, masa sama kita boleh sembahyang subuh, lepas tu kita qada subuh dan kita sembahyang sunat ini boleh, tak ada masalah. Okey, senanglah. Yang tak bolehnya dia sembahyang sunat, yang tak bolehnya dia sembahyang sunat dia wajib tak sembahyang. Okey. Ada juga Ramai.
Ada orang sembahyang tarawih, ada. Ada orang sembahyang raya. Sembahyang raya, sembahyang subuh tak sembahyang. Sembahyang raya, kena sembahyang ustaz. Nanti kan tak ada rasa raya nanti. Sembahyang subuh hari-hari lain boleh. Sembahyang raya hari ni je. Faham. Masalah tu. Okey. Jadi apa lagi soalan tu? Ni soalan ni penting. Urin ni. Soalan dia. Kalau ETS ni apa kereta api saya naik ETS 4 petang. Asar belum masuk. Okey, masa train bergerak tu saya ke prayer room untuk solat asar bila masuk waktu. Apabila ETS sampai ke KL Central, dah dalam waktu maghrib. Perlukah saya qada asar tadi? Faham soalan ni? Boleh je lah. Ada sembahyang asar dalam waktu asar tadi kan? So dia sampai KL Central dah maghrib. Maknanya okey lah, tak perlu qada lah asar tadi. Kan? Soalan dia Ustaz faham ke tak tu? Nana pun tak faham. Kalau saya naik ETS pukul 4 petang, asar belum masuk. Masa train bergerak, saya ke prayer room. Mana dia dah naik train. Train tu dah bergerak, saya ke prayer room untuk solat asar bila masuk waktu. Apabila ETS sampai ke Central, dah dalam waktu maghrib. Maknanya kalau selagi dia tak sembahyang asar, kalau dia dah sembahyang dalam train, tak perlu qada dah. Tak perlu. Tadi. Boleh. Dia dikira solat atas kenderaan. Baik. Boleh. Faham? Faham ke tak tuan? Apa lagi soalan? Apa lagi soalan tanya? Ada soalan-soalan lain? Soalan ni. Ustaz, soalan dia ni. Macam mana nak khusyuk solat? Khusyuk solat banyak. Pertama sekali, jaga pemakanan kita, halal haram apa yang kita makan ni kena jaga. Okay, itu benda yang paling penting. Semayang depan Kaabah sekalipun, tapi kalau kita punya sumber pendapatan, sumber pemakanan kita, hasil rezeki kita daripada benda-benda yang tak elok, itu juga adalah benda utama yang menjadikan kita tak khusyuk solat. Okay, lepas tu baru kriteria yang berikutnya, dia kena faham apa yang dibuat, dia kena faham apa yang dia baca, dia kena duduk pada ruang tempat solat yang tak ada gangguan bunyi, tak ada gangguan penglihatan. Kan? Sebab tu ada orang semayang dekat ruang yang khusus itu lebih fokus, semayang kat masjid lebih fokus berbanding semayang depan meja solid, duduk tengok perfume dah nak habis, bedak dah nak habis. Kan? So semua tu mengganggu sebenarnya. Sebenarnya khusyuk ni ada banyak kriteria. So ada orang dia boleh faham apa dia baca, dia tahu apa dia faham, apa yang dia buat. Dia tempat solat dia cari tempat yang paling baik. Dia jaga pemakanan, semua tu boleh letakkan. Okey. Baiklah. Ada orang Iman Imran tanya soalan. Betul soalan. Iman Imran 75. Saya ada dengar penerangan Ustaz Somad, dia kata kita boleh jamak solat kalau ada darurat, contoh kalau kita jalani operation dan kita jamak solat kita selama 2 hari sebab kita takut tak sedar. Betul lah. Tapi kena dengar pandangan pakar lah. So pakar kata, betul awak punya masalah ni kalau kami bius takut awak tak sedar. Tapi biasanya lepas operation dalam tempoh sejam awak dah sedar. So kita tak perlu jamak 2 hari. Jamak sekadar berapa waktu solat tu je lah. Tapi tak boleh jamak 3 waktu tu. Maknanya Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak kan. Macam tu. Alright, jelas semua. 2 hari tu bukan jamak terus siap-siap Jamak kena ikut waktu jugalah. Boleh semayang jamak Maghrib Isyak kita buat waktu Zuhur. Itu tak boleh. Ustaz, sujud sahwi tu macam mana nak buat dia? Cara dia? Sujud sahwi. Okey. Dalam semayang ni ada banyak perkara sunat. Ada sunat namanya sunat hayat, ada sunat namanya sunat abad. Sunat hayat ni contoh kita angkat tangan masa nak rokok. Bangun rokok, kita angkat tangan, contoh kan, sunat ataupun letak tangan dekat perut tu sunat hayat. Tapi ada sunat abad. Sunat abad ni pula apa dia? Contoh, baca doa kunut masa sembahyang subuh. Sunat abad ni apa lagi? Duduk tahiyat awal. Bacaan tahiyat awal. Sunat abad lagi, bacaan selawat kepada keluarga Nabi ketika tahiyat akhir. Itu sunat abad. So siapa yang tinggal benda-benda macam ni, sengaja ke tak, biasanya tak sengaja lah. So orang yang tinggal sunat abad ni, yang tak kunut, yang tak tahiyat awal semua ni, ataupun yang tersilap bacaan, ataupun dia tersalah rakaat, terlupa rakaat, semua kan, ini menyebabkan dia disunatkan sujud sahwi.
sunat sujud sahwi, Sunat. bukan wajib Sunat sujud sahwi. So maknanya daripada habis baca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid, dia disunatkan untuk sujud 2 kali. Oh. Sebelum dia bagi salam kan. Dia disunatkan untuk sujud selepas dia baca fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam dia pun sujud Allahu akbar. Dia pun sujud yang pertama. Bacaan dia, kalau dia boleh baca bacaan ni, subhanamal la yanamu wala yashu. Subhanaman la yanamu, maha suci Allah yang tak pernah tidur, wala yashu, tak pernah lupa. Sebab kita sujud sahwi ni kan, sebab kita lupa, kita lalai dan semayang kan. Kita baca subhanaman la yanamu wala yashu. Kalau boleh baca itu, kalau kita baca dia subhanallah, apa-apa zikir yang kita baca macam biasa itulah. Kan? 2 kali maknanya dia sujud sekali, betul dia duduk antara 2 sujud, baca rabbi fili warhamni wajbuni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'afa'ni. Sujud yang kedua, baca subhanaman la yanamu wala yashu 3 kali, lepas tu dia duduk balik tahiyat akhir, lepas tu dia terus bagi salam. Okey. Dah faham dah. Tetapi dia dah terlupa doa kunut apa semua. Tiba-tiba Allah aku terlupa doa kunut, tak apalah nanti aku nanti tak boleh. Dia pun fikir kan. Dah maksudnya dia dah teringat dah, alamak aku terlupa. Dia dah terlupa doa kunut, dia dah sujud kan. Alamak aku dah terlupa doa kunut tadi dah terlepas. Tak apalah kejap lagi aku sujud sahwi sebelum bagi salam kan. Dia dah plan dah benda tu. Tiba habis baca tahiyat dia tu bagi salam, terlupa pula sujud sahwi punya teruk yang si Mamat ni. 2 kali terlupa. So tak perlu dah lah nak sujud sahwi. Sebab sunat je sujud sahwi. Kejap. Ustaz, saya solat Zuhur, lepas tu azan dah masuk, azan asar dah masuk. Solat Zuhur saya sah tak? Okey, cantik soalan ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i, nak tahu solat dia dikira valid tak valid solat Zuhur dia tu apabila dia dapat 1 rakaat. Ini mazhab Syafi'i Contoh dia dapat 1 rakaat, mana dia dah bangun je sujud yang kedua daripada rakaat pertama tu. Rakaat pertama dia dah rokok apa semua sampai dah sujud 2 kali, dia bangun je sujud kedua tu baru azan asar. So dikira solat Zuhur. So dia boleh continue 3 rakaat lagi solat Zuhur. Itu mazhab. Tapi kalau mazhab lain, takbiratul ihram saja sudah dikira solat tu. Mana dia takbir saja Allahu akbar, dia baru nak start baca Fatihah dah bunyi azan asar. Dia boleh continue solat Zuhur dia tu dikira sebagai solat sunat. Baiklah, tu menjawab soalan daripada kecil, nama dia kecil. Okey. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kalau tengah sujud anak duduk kat belakang badan tak nak turun? Lama pula tu. Okey. Memang betul ada hadis Nabi kan yang cucu Nabi Hasan Husin, Nabi takkan bangun daripada sujud selagi cucu Nabi tak turun daripada sujud Nabi tu kan. Okey. Benda ni kena tengok konteks. Sebab ni ulama khilaf benda ni Ulama khilaf. Kalau mazhab Syafi'i bagi tahu, cucu Nabi ni Hasan Husin ni dia memang dah berkatan daripada kecil. Dia lahir dah berkatan. Maknanya lahir tu bukannya lahir memang dah berkatan, memang tradisi orang Arab yang lahir dia terus sunatkan anak, bukan nak tunggu di mana laut. So dia orang ni tidak menanggung najis. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Jadi sebab tu Nabi allow je, Nabi benarkan je Hasan Husin dia duduk atas Nabi. Tapi dalam konteks tu, kalau anak kita pakai pampers dan kita tahu pampers anak kita tu ada isi, dia punya emas, perak, platinum dan apa semua ada isi dalam pampers dia tu. Okey, kita ada bau pula, tu sah-sah anak kita memang dah ada najis dalam tu, so anak naik atas kita consider kita menanggung najis. Kena cepat-cepat kena turunkan. Okey. Mana pergerakan kita untuk turunkan dia tu walaupun melibatkan pergerakan yang banyak, contoh kan, semua tu dimaafkan. Alright. Kena pegang macam robot pula kan, supaya tak bergerak 3 kali, pegang 1, 2, 3, risau sangat, tak perlu macam tu. Bergerak turunkan dia sebab dia dikira menanggung najis. Tapi kalau anak dia memang tak pakai pampers, tak ada masalah. Dia sujud lah sampai anak dia turun. Okey. Sekejap Ustaz, nak cari soalan lagi. Soalan ni lari sikit. Apa hukum bunuh semut? Tiba-tiba. Hukum bunuh semut Nabi memang sunatkan beberapa binatang yang kita kena bunuh. Contoh binatang berbisa. Contoh
apa cicak, kan binatang-binatang yang Nabi benarkan untuk kita bunuh. Even dalam hadis Nabi pernah benarkan sahabat walaupun tengah semayang boleh bunuh dua binatang ni. Kalau jengking dengan lipan lah, sebab bila ada orang sahabat Nabi kan semayang atas padang pasir kan. So, Nabi kata kalau lalu dua binatang berbisa ni faktuluh, wajib bunuh dia. Maknanya dalam sini kita faham, dalam semayang ada ketikanya pergerakan kita jadi wajib untuk bergerak kalau melibatkan darurat ni. Sebab kalau kita biar, kita nak bergerak nanti kan sebab lipan lalu ataupun kalau jengking lalu kita tak nak bergerak contoh kan. Kalau bergerak tak pandai, tak boleh. Nabi kita wajib bergerak. Nah, so ada binatang yang memang Nabi suruh bunuh, tapi ada binatang yang Nabi tak bagi bunuh. Kan sama pula binatang-binatang macam ni semua ni kan. So tak boleh kecuali dia berbisa lah. So mana binatang semut yang bahaya, semut ipoh, semut apa benda jenis tu kan. Nah, jadi berbisa, jadi membahayakan, yang tu boleh. Ada semua ipoh. Habis tu kalau semut yang kita nak masak masuk dalam gula kita? Jadi jenis ni jangan bunuh. Sebab tu ada orang yang beramal dengan tasawuf, dia sapu keluar je lah. Dia sapu je. Dia sudah tasawuf lah, dia sudah tasawuf. Bukanlah sampai hukumnya haram tu lah. Kita ini kan guna spray kan. Tapi kalau semut dalam gula tu, kalau digigit kita sakit. Sakit. Itulah kalau yang sejenis sakit ni, setengah ulama kata bila binatang yang macam ni, dia sudah tasawufnya, jangan bunuh. Halau dia keluar. Berdasarkan zaman Nabi Sulaiman cerita kan, Nabi Sulaiman tak bunuh semua tu. Nabi Sulaiman dengar semua tu kata wahai semua masuk dalam rumah masing-masing. Ni COVID-19 ni kan ambil sejarah cerita surah An-Namli cerita Nabi Sulaiman dengan semua tu kan. Sebab bahaya ada dekat luar. Sulaiman dengan tentunya nak lalu ni. Jadi semua kata kalau kamu nak selamat. So stay at home ni, kita ambil ibrah pengajaran daripada semua. And so maknanya paling baik jangan bunuh. Nabi Sulaiman pun tak bunuh. Tapi seorang mak kata makruh je kalau kita bunuh sebab dia mengganggu. Walaupun dia mungkin tak pedih, sakit. Kalau semua api, semua ipoh tu dia sakit. Itu pun dah consider boleh bunuh. Tapi kalau kita rasa kita boleh halau dan kita terselamat, itu pun lebih baik. Kita ikut tasawuf lah. Sebab tu ada ulama'-ulama', orang-orang soleh, dia tak bunuh binatang-binatang yang tak boleh bunuh ni. Kecuali memang betul-betul menyakitkan. Kalau macam semua kat gula ni, dia menyusahkan. Pun pedih juga yang semua macam betul semua mayat yang kecil-kecil tu kan. Nampak macam kecil. Pedih dia tak payah cakap lah. Faham. Ni soalan ni bagus ni. Aisyahidah 84. Ustaz nak tanya, kalau kita tengah semayang, tengah solat, lepas tu anak kita main pisau kat depan kita. Ya, anak kita main pisau kat depan kita, boleh tak kita berhenti? Kita pergi ambil pisau tu, letak dulu, lepas tu sambung solat tadi. Jawapannya boleh. Wajib, hukum dia wajib. Kan? Kita dah lari kiblat, walaupun kita pergerakan banyak kali, lebih 3 kali. Tapi lepas tu boleh sambung balik semayang. Lepas tu datang, mana ambil pisau, secure terus, cepat-cepat terus walaupun banyak sambung. pergerakan tu? Walaupun banyak pergerakan, walaupun kiblat dah lari. Kita nak ambil anak kita lari kan, mereka kata kan. Dengan syarat kita boleh pergi ambil, boleh sambung solat dengan syarat dalam fatrah, dalam waktu kita sembahyang solat dan juga dalam kawasan yang sama ni. Bukan masih dalam kawasan yang dekat ni. Kalau dah anak dia lari sampai kipoh, anak dia lari dia dekat gombak, lari sampai kipoh, dia kejar sampai kipoh, balik. Tidak, contoh dia ni. Aduh, apalah Ustaz ni. Kan, tengah semayang, tiba ada penyelanyah curi beg kan. Sama lah. So, sebenarnya kita tengah semayang ni boleh kejar penyelanyah tu, rampas balik beg kita. Kalau bergelut lah sebenarnya. Sebab dia benar kita nak jaga 5 benda. Benda ni wajib jaga. Nyawa, akal, keturunan, agama, apa tu lagi? Apa ke satu? Ada 5. Dia panggil daruriyatul khams. 5 benda darurat ni kita bawah satu lagi kan. 5 benda ni kita kena jaga betul-betul. Apa ingat balik betul? Akal, nyawa, keturunan, agama, satu lagi dah. Betul. So dalam kes-kes darurat kita dibenarkan buat benda yang dilarang. Ad-darurah tubihul mahzurah. Itu kaedah dia. Darurat. Kita ada lari pada kiblat pun boleh bergerak banyak. Kan sebenarnya tak boleh darurat nak selamatkan anak main pisau. Ataupun penjenayah nak selamatkan harta kita kena curi tadi. Selamatkan nyawa sebab pisau tadi. So kita boleh buat benda yang dilarang tapi ada kadar-kadarnya. Ad-darurah tuqdaru biqadariha. Darurat ada kadar-kadarnya saja kita boleh buat. Baiklah. Faham semua?
Lepas tu, okey. Apakah sebenarnya kelebihan maksurat tu? Kelebihan maksurat, okey. Maksurat, semua orang dah ada beli kan, beli siap-siap pakai internet, downloadnya PDF maksurat. Apa maksud maksurat? Maksuratnya zikir-zikir ataupun doa yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Kan ada doa yang kita boleh reka sendiri, kita reka lah kita nak doa apa ke projek apa. Boleh doa tu Tuhan boleh terima. Tapi ada doa yang maksur, ada zikir yang maksur yang Tuhan memang dah create, dah design dalam Quran. Kan? Dan Nabi dah baca dalam hadis-hadis. So ulama himpunkan letak dalam satu kompilasi yang namanya maksurat ni. Zikir maksurat. Itu dalam tu ada Fatihah, ada Surah Baqarah 1 hingga 5, ada ayat kursi, ada 3 kun, ada doa-doa perlindungan. Itu dipanggil maksurat. Kelebihan dia paling baik dia sebagai perlindungan. Sebab tu elok dibaca lepas subuh dan juga lepas asar. Dia akan jaga kita sepanjang hari itu. Eloklah di musim-musim wabak ni, elok kita amalkan maksurat. Dia memang untuk menjaga kita. So kita boleh jadikan dia amalan setiap hari lah Ustaz Amalan setiap hari. Sebab bila dia dah jadi amalan, dia akan sebati. Kalau kita sebati. Contohlah ada orang ni amalkan ayat kursi je contoh kan kelebihan dia memang suka amal ayat kursi. Setiap kali lepas bayar dia baca ayat kursi. Ayat kursi dia jadi sebati tau. So dalam ketika ada kes-kes yang tertentu, dia diganggu ke, dia ada masalah gangguan ke, atau ada jenayah dekat luar ke, so dia guna ayat yang dia dah sebati ni, so ayat tu akan jadi powerful, akan jadi pendinding, akan jadi peluru, dia akan jadi senjata dia sebenarnya. Okay, faham. So kadang-kadang sebati sama juga maksurat tadi. Kalau dia bawa amal mungkin dia perintah sebati lah. Tapi kalau dia amalkan maksurat tu insyaAllah dia lagi kuat. Sebab dia complete kan semua ada dalam tu doa, zikir semua. Ayat-ayat mu'awizat, dia panggil ayat-ayat perlindungan. Antivirus lah kita kata kan. Okay. So Nana komen, Nana turn off komen sebab Nana nak korang hantar dekat yang question ni tau. So okay, Kak Nana tolong tanya Ustaz, kalau kita orang tujuan pergi show Kak Nana yang jauh-jauh, dibolehkan ke solat jamak dan qasar? Okey. Solat jamak qasar, solat ketika musafir ni. Ni apa ni? Ni kena jawab ke tak ni? Boleh ke Ustaz? Okey. Pening lah Ustaz ni. Okey, dia bukan tujuan. Setengah ulama meletakkan siapa yang nak buat jamak qasar ni, antara tujuan perjalanan dia bukan tujuan maksiat. Mana bukan tujuan dosa. Jadi dalam konteks Nana ni, sebab tu saya confident. Nana tahu apa batas lagu yang Nana boleh nyanyi, macam mana pergerakan Nana. Dan masa sama Nana juga sentiasa guide Nana punya followers supaya jaga batas-batas lelaki perempuan semua. Kan? So selagi mana kita boleh guide benda tu, so dia tak ada unsur maksiat lah. Kan? Tapi kalau mana-mana yang memang dia pergi tu memang tujuan maksiat. Dia pergi mana? Las Vegas, tujuannya memang nak berjudi contoh. Nak berhibur, kelab malam sana. Dia tahu lah ni memang tempat maksiat. So dalam perjalanan dia semayang atas kapal terbang apa semua kan. So sebenarnya tak boleh buat jamak qasar. Sebab dia ada tujuan maksiat. Tapi dia tak ada tujuan maksiat. Dia tiba terbuat maksiat, itu cerita lain lah. Na'uzubillah. Okay. Kelebihan manzil sama. Rupanya Yusuf sama manzil dengan maksurat ni dia lebih kurang yang sama. Susunan ayat-ayat dan zikir doa daripada Quran hadis juga. Kelebihan ni kelebihan yang sama. Kalau kita hanya beramal dengan itu je, tak apa Ustaz lah. Itu je yang kita mampu, kita buat pagi petang. Tak kisahlah. Itu je lah. Bagus. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Ada orang gaji sedekah, tak gaji bangun malam. Ada orang gaji berzikir, tak gaji baca Quran. Ada orang gaji baca Quran, tak gaji sedekah. So semua orang ikut apa specialty dia masing-masing. Kepakaran, minat, yang mudah bagi dia. Yang penting konsisten lah. Okay. Baiklah. Aduh, kelakar lah Ustaz ni. Tiba-tiba. Ni sepupu Nana. Sepupu Nana hantar ni. Kalau aku serius, kata aku garang. Ni sepupu Nana. Ustaz dulu saya pregnant masa bulan Ramadan, lepas tu bersalin saya menyusu badan sebenarnya. Keliru sikit, perlu ke bayar fidyah? Faham tak? Okey. Dia pregnant, dia tak puasa lah sebab dia letih mengandung semua tu. Okey. Betul? Macam mana? Tu soalan tadi. Lepas tu lepas dia bersalin, dia menyusu pula. So dia tak sempat qada.
Apa soalan yang tadi entah? Dia perlu bayar fidyah. Okey, beginilah. Dan cerita macam ni. Orang yang mengandung, ni mazhab Syafi'i mencerita orang yang mengandung, tiba-tiba dia tak boleh nak puasa sebab dia letih, sebab dia lapar. Okey, ketakutan dia sebab dia lapar, kelemahan dia sebab dia tengah lapar, dia tak larat puasa. Yang kedua, dia ada ketakutan yang kedua pula, kalau aku lapar nanti mengganggu pula baby dalam kandungan ni. Dia ada dua ketakutan. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena ganti puasa dia dan dia kena bayar fidyah hari-hari yang dia tak puasa itu. Sebab dia ada dua ketakutan. Tapi kalau dia ada ketakutan je, mana dia tak puasa dengan sebab dia risaukan baby. Dia sendiri tahan. Sebenarnya aku boleh je tahan sampai maghrib. Tapi kalau aku tak makan apa-apa, baby pula tak dapat zat dalam ni. Jadi dia tak terbantut pembesaran baby dalam ni. Bukan baby yang sebelah ni Aduh. Tengok Nana. Sempat dia. Apa ingat jadi ustaz tu dia romantik ke? Cepatlah nak lupa jawapan. Tak apa, aku nak jawab dia, aku nak lupa. Aku. So kalau dia risau baby dia, kerisauan dia satu je. So orang macam ni kena ganti je, tak perlu bayar fidyah. Okay Ustaz, macam mana pula kalau orang yang dari dulu tu yang macam sama macam solat Nana tanya tadi tu. Kan dulu tak rajin puasa, tinggal puasa macam secara sengaja. Tapi bila dah berhijrah, barulah sedar, oh dosa dah aku buat selama ni. So macam mana kita nak kodok puasa yang dari umur kita 12 tahun, lepas balik tu sampailah umur dah 36 tahun ke, macam tu. Macam mana? Okey. Dia cuba ikhtiar lah Paling mudah kita guna pandangan usaha Dia puasa lah Isnin Khamis supaya dia dapat qada dengan niat qada tapi dalam masa yang sama dia dapat pahala puasa sunat Isnin Khamis. Tapi jangan niat sunat, niat qada. Qada tu wajib. Okey, so dia akan dapat yang sunat. Yang kedua, dia bayar fidyah. So refer lah negeri dia negeri mana, tengok fidyah. Contoh kalau wilayah tak silap RM4 untuk satu hari. Okey. So kita perlu ganda-ganda tak payahlah. So dikira je berapa hari tempoh daripada rumah dia balik ke tu. Dikira berapa hari. Contoh tahun tu ada 29 hari puasa. Tahun depan tu 30 hari puasa. Aku tak puasa semua ni dah kat berapa tahun. So dia campur-campur kali lah berapa ringgit. RM4 tu. So bayarlah fidyah. Oh maknanya yang daripada kita tak puasa dulu tu, daripada umur 12 tahun sampai 36 tahun kita kena kira lah. Contohlah. Kena kira bayar fidyah tu sebab fidyah ni dia sebab kes dia tak sempat qada dah masuk Ramadan seterusnya. Kan? Qada tapi siapa yang tak sempat qada tapi dah masuk Ramadan yang berikutnya dia kena bayar fidyah, tapi qada mesti kena qada juga. Berbeza dengan orang yang contoh Ramadan terlepas dia tak puasa, tapi Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal masa ni ada dia pun qada. Orang macam ni tak payah fidyah. Tapi ada orang dia qada, tiba-tiba ada 3-4 hari dia tak sempat nak qada dah masuk Ramadan. So orang macam ni kena bayar dah 4 hari. Sebab kes dia tak sempat qada sebelum masuk Ramadan yang berikut. Contoh macam sekarang ni kita dah rejak kan. Esok beberapa hari ni kita nak masuk bulan Syaban. Jadi tempoh qada lah sebenarnya ni. Sayyidatina Aisyah pun bulan Syaban ni bulan yang dibanyak qada puasa sebenarnya. Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Faham. Kalau tak sempat qada Ramadan, bayar fidyah. Kalau tak pasti berapa lama yang kita ni tak spesifik waktu kita tak puasa dulu tu. Contohlah kita ambil estimate je lah. Kalau kita ada bajet lebih, kita kira je sebulan. Sebab kita bersedekah je pun fidyah ni kan kita bagi makan orang miskin. So biar terlebih jangan berkurang. Maknanya sebulan darab RM4 tu, lepas tu kalikan berapa tahun. Kali berapa tahun. Boleh bayar secara online ke kena pergi? Boleh, mana-mana? Online pun boleh. Contoh kalau wilayah, saya wilayah www.zakat.com.my. Dekat situ cari je apa ikon fidyah, tulis je berapa hari, tulis je tahun bila, nanti dia tolong klik, lepas tu bayar online. Tak kisah mana-mana pun boleh Ustaz PPZ kan. PPZ dia punya nama website www.zakat.com.my. Kalau Zakat Selangor www.lzs.com.my. Alright, faham? Okay, dah. Ada lagi Ni Wan Aji 94 dia tanya Ustaz apa hukum? Ustaz apa hukum kalau pakai baju gambar binatang time solat? Sah tak solat binatang tu? Solat binatang tu? Apa pula binatang tu pula? Sah solat, tapi hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Tambah pula kalau pakai yang bergambar tu,
dekat belah belakang. Oh. Sebab bila gambar kat belah belakang tu, tulisan belah belakang ni, especially orang lelaki lah, dia dah mengganggu jemaah belakang tu. Ah. So kalau gangguan, setengah ulama boleh mengharamkan gangguan. Faham? Contoh pakai baju t-shirt tu tapi tulis TNB, contohnya Tenaga Nasional Berhad. Orang belakang dah jenis kepala fikir macam-macam. Tiba-tiba tengok TNB, alamak aku tak payah bil lagi. Bulan ni aircon banyak ni. Contoh kan. So dia mengganggu solat orang. Faham. Okay, tengok apa Ni ada soalan. orang tanya, kalau dah COVID-19 ni, dah 4 kali tak solat Jumaat. So macam mana Ustaz? Tak ada masalah sebab fatwa kita dalam sekarang darurat sekarang kena duduk kat rumah. So kita follow je fatwa. Jangan nak paksa juga pergi luar. So hukum sekarang ni siapa yang nak juga buat sembahyang Jumaat, ada risiko yang besar macam ni boleh dikira sebagai haram. Alamak, lain putus. Dah dengar. Okey. Faham? Ryan okay? Semua alright? Lagi 15 minit, Ustaz akan bersama dengan kita. Lain saya. Okay, nak cari soalan dekat sini lah. Ni Ustaz, mohon pencerahan tentang tomak ninah. Tomak ninah iaitu berhenti seketika dengan kadar subhanallah. Maknanya kita mazhab Syafi'i ni setiap rukun pergerakan kita dengan tomak ninah. Ni mazhab Syafi'i. Rokok berserta tomak ninah, i'tidal berserta tomak ninah, sujud berserta tomak ninah. So tomak ninah ni adalah berhenti seketika dengan kadar zikir. So sekurang-kurang zikir adalah subhanallah. Kita bacakan subhanallah azim wa bihamdih kan. Kalau dia baca subhanallah tu kadar dia. Mana mungkin 2 saat atau 2 harakat itu dia panggil tomak ninah. Sebab ada orang dia tanpa tomak ninah, dia rokok sampai je dia terus bangun. I'tidal dia sampai je dia terus sujud. Tu tanpa tomak ninah. Macam budak-budak sembahyang dia tak cepat kan, dia terus macam tu kan. Kita pernah terkik macam tu kan. Apa Ustaz? Sekarang macam tu lagi. Siapa? Ryan? Tak ada tomak ninah. Ustaz kata Nana bukan Ryan. Nana dia nak mengelak sangat. Adalah. Okay, macam budak-budak kita nak suruh dia solat kan. Dia solat memang laju-laju Ustaz. Tapi kalau macam mana kita nak bagi, macam kita nak paksa dia solat yang betul-betul sempurna, dia kan budak-budak lagi. So kita biar je dia sembahyang macam tu dulu, lepas tu baru kita latih dia macam tu. Dalam hadis Nabi kata apa? Murru auladakum. Dalam satu riwayat lain, addibu auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'u sinin. Ajarkan atau habitkan atau budayakan anak kamu dengan solat ketika usianya 7 tahun. Maknanya budayakan, bagi dia buat je. Dia nak main ke, dia nak apa, yang penting dia buat. Dia tahu ada zuhur, dia tahu dia buat rakaat, dia tahu asar, bapak dia semayang, mak dia semayang, dia follow sekali, dia nak main tengah langgar. Adibu, bagi dia enjoy. Kan, latih dia. Adibu dengan muru ni maksudnya kita jadikan dia habit. Dan wahum abna usah muslim masa umur 7. Kita kat sini dah umur 7, 8, 9 semua usia yang belum balik. Kita faham orang belum balik, dia belum ada taklif, dia belum wajib semayang, tapi kita latih dia untuk semayang. Tapi dalam umur 10 tahun Nabi kata apa? Wadribuhum wahum abna'u asyar. Pukullah mereka ketika usia mereka 10 tahun. So maknanya kat sini Nabi dah ajar enforcement. Bukanlah wajib pukul, mana nak time ni serius. Maknanya kalau umur 10 tahun, make sure solat dia betul. Wuduk dia betul. Maknanya ni Nabi nak start enforce. Mana nak start serius lah. Dan walaupun 10 tak semestinya belum balik lagi. Kan balik kita kalau orang Malaysia ni mungkin umur 12 tahun, mungkin 15 tahun maksimum. Kan maksimum 15 tahun tu dia consider balik. Tapi biasanya 12, 13 dah kira balik. So walaupun belum balik, Nabi suruh semayang ke dia betul-betul. So maksudnya umur 10 tu, umur 10, 11 tahun, dia dah kena tahu dah. Semualah apa yang batal, apa yang tak batal, apa boleh buat, dia tak nak main-main dah. Sebab 10 ni dah dikira memayis lah, maknanya dah boleh beza baik buruk kan. Sebab jadi soalan Nana itu macam tu lah. So kalau dia dah lebih 10, dia kena serius. Bawah 10, bolehlah bagi dia enjoy-enjoy. Yang penting dia tahu kena semayang. Okay. Baiklah. Apa lagi soalan Nana tadi? Nana ingat dah. Sekejap. Apa tadi aku nak tanya ni? Pening dah.
Ha. Ni Aiman ni dia tanya, kalau duduk rumah sekarang dapat pahala syahid tak? Duduk rumah sekarang dapat pahala syahid. Syarat dia, sebab sekarang dalam kes kita COVID-19 memang ada hadis Nabi, siapa satu bandar yang sedang dilanda wabak ataupun ta'un. Ta'un ni penyakit berjangkit lah, kalau negara Arab sana, penyakit dia kaitan dengan makanan kan. Tapi dia duduk setempat dekat bandar dia tak keluar. Ataupun dalam hadis riwayat Muslim, dia duduk dalam rumah dia. Ditakdirkan kalau dia mati, maka dia akan dapat pahala mati syahid. Dia bukan mati syahid, dia dapat pahala seolah mati syahid. Itu dalam kes kita COVID-19 sekarang ni kita berkurung, kita sanitize, kita ikut perintah apa semua, ditakdirkan kita kena juga, na'udzubillah min zalik. Kalau ditakdirkan orang tu mati, orang-orang tu dapat pahala syahid sebenarnya. Ni semua kita dah berapa belas orang yang mati ni, mereka direzekikan pahala syahid sebenarnya. Takziah lah untuk yang dah meninggal dunia semua. Jadi kita yang masih hidup ni kita kena, apa kata orang tu, ikhtiar kan, duduk rumah, kita jangan keluar kan. Kalau boleh limitkan lah. Limitkan. So, kita akur pada perintah lah sebenarnya. So yang boleh keluar orang yang berkenaan sahaja. Okay. So ada lagi berapa minit? Lagi 10 minit. Okay, berkaitan dengan solat. Jom kita bincang. Syarat sah solat. Nak tahu solat kita sah tak sah, Nana? Nak tahu? Apa kriteria dia nak tahu solat kita sah tak sah? Yang pertama. Tanya Nana pula. Okay, betul. Badan dia. Pakaian dia dan tempat solat dia mesti bebas daripada najis. Faham? So, badan dia tak ada najis. Pakaian dia tak ada najis. Tempat solat dia tak ada najis. So macam ni solat dia sah. Tapi kalau salah satu atau tiga tadi ada najis. Najis ni maksudnya yang bersentuhan dengan diri dia. Mana bersentuhan dekat pakaian atau bersentuhan dekat badan atau bersentuhan dengan anggota fizikal dia ketika tempat solat dia. Maksudnya kalau dia sujud, najis tu tepi telinga dia tak sentuh pun. Contohlah najis tepi telinga solatnya masih sah sebab dia tak bersentuhan direct. Kan? So badan, pakaian dengan tempat solat tak ada najis. Yang kedua, dia kena bebas daripada hadas, maknanya dia ada wudu ataupun mandah mandi wajib, tu solat dia jadi sah. Lagi apa? Tutup aurat, solat sah. Okay, so kalau tengah-tengah sembahyang tiba-tiba terbuka aurat, contoh kipas kuat sangat kan, so kalau kurus terbang terus. Kan terbuka tanpa sengaja. Taklah kan? Batal tak? Sengaja kan? Tapi dia kena cepat-cepat tutup. Tapi kalau dia biar, memang eloklah terbang ni sebab aku memang panas pun. Dan dia pun biar dia kena cepat-cepat tutup balik. Ataupun dia terselak kaki cepat-cepat tutup. Kalau ada orang tengah sembahyang, dia sembahyang jemaah kan, dia nampak jemaah depan dia, akak tu kaki dia terkeluar sikit kan, dia tariklah kain orang tu, sebab orang tu tak perasan. Orang tu dimaafkan, tapi kita tolong bantu dia, tolong tarik. Okay. Tapi sembahyang, kita cakap akak, tadi kain akak tu terbuka. Kesian akak tu. Tolonglah dia. Kan, tolonglah dia. Okay, so apa tadi? Syarat sah solat, tutup aurat. So kalau lelaki, atas pusat bawah lutut lah, tu syarat minimum tutup aurat. Tapi janganlah semayang berkembar, pakai seluar, kain, tak pakai baju kan, beradab lah sikit dengan Tuhan. Eliza, pakai elok lah. Sampai Eliza pula dah. Cakap Assalamualaikum Ustaz dengan Nana. Nana sampaikan. Okay, dah. Okay. Lepas tu apa tadi? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat juga tu syarat sah solat. Lepas tu antara lainnya iaitu masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Itu syarat sah. Jadi siapa yang semayang, habis semayang tiba baru azan, tak sah solat. Faham? Lepas tu Ustaz, kalau baca apa tu? Kalau kita baca apa yang kita kena baca clear lah maksudnya. Kan ada orang bisik-bisik je kan. Macam Al-Fatihah. Okey. Rukun Qauli. Rukun solat ni ada 3. Satu rukun qalbi, rukun yang hati tu ada satu je, niat. Dia ada rukun qauli yang kita kena cakap, tak boleh dalam hati, kena cakap. Walaupun dengan nada berbisik yang kita dengar telinga sendiri. Apa dia? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi Allah Akbar dalam hati tak sah sebenarnya.
Kan Allahu Akbar tu kena lafaz. Dia punya rukun qauli, rukun yang mesti kena kaul, kena dilafazkan. Dan syaratnya mesti wajib didengari oleh telinga sendiri. Kalau telinganya tak ada masalah. Kalau yang ada kurang pendengaran telinga, yang tu tak wajib dengar lah. Sebab tu dia baca kuat sangat, dia ganggu orang lain kan. So takbiratul ihram Allahu Akbar, angkat tangan tu sunat. Lafaz Allahu Akbar tu wajib. Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, 7 ayat tu. Lepas tu rukun qauli lagi bacaan tahiyat akhir. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah tu. Sampailah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu bacaan tahiyat akhir. Kerana selawat Nabi ketika tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad, sampai situ je. Itu wajib ketika tahiyat akhir. Itu rukun qauli. Lagi rukun qauli bagi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling kanan tu sunat. Kan assalamualaikum. So ni rukun qauli ni semua kena lafaz. Lafaz mana kena sebut. Fatihahnya kena cakap, semua kena cakap. Ulama sebut, cakap-cakap ni ada cara dia. Wajib telinga sendiri dengar. Wajib. Wajib Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia kena dengar telinga dia sendiri. Yang normal pendengaran. Harus kalau orang sebelah dengar, contoh dia semayang ramai-ramai berjemaah kan. Bila time dia baca tu, dia nak dengar telinga dia. Tapi orang sebelah ni tak khusyuk, dia dengar apa yang kita baca. Tak apa, harus. Mana orang sebelah tu ialah consider telinga dia sebelah telinga kita. So dia bolehlah dengar juga kan. So hukum dia harus. Boleh didengari oleh orang sebelah. Makruh bila 2 orang dah start dengar. Mana orang yang gap, yang dah jauh sikit pun dengar apa kita baca, tu makruh. Sebab kita bukan imam kan. Kita dah start ganggu ni, tapi makruh. Orang yang ketiga dengar, tu dah menjadi haram. Sebab kita dah baca kuat sangat, memang ganggu dia. Terganggu dia. Dia dah Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita punya baca kuat, kita Ar-Rahmanir Rahim. Orang ni patah balik Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Tu dah menjadi haram. Sebab dia dah baca kuat sangat, dah ganggu orang lain. Haram. Wajib telinga sendiri dengar. Harus orang sebelah dengar. Makruh 2 orang dengar. Haram dah 3-4 orang dengar. Faham? Faham? Okay. Terus satu lagi rukun fi'li, perbuatan lah. Dia kena berdiri, kena rokok, i'tidal, duduk tahiyat akhir, sujud semua tu kan. Tu rukun fi'li. Okay. Lagi 3 minit. Apa lagi soalan? Last soalan lah Ustaz. Last soalan. Alright, Nana ada soalan. Okay, Nana soalan. Kalau perempuan nak jadi imam kepada perempuan lain, maksudnya apa niat imam tu and perlu baca kuat ke? Ada waktu-waktu dia. Okay, niat dia jadi imam. Dia niat jadi imam, macam biasalah. Okay. Cuma dia boleh tak baca kuat kalau dia sama-sama perempuan sahaja dan suaranya tak didengari oleh lelaki. Okay. Semua waktu ke apa? Boleh. Ada waktu yang dibenarkan bersuara lah. Maknanya sembahyang maghrib, isyak, subuh lah. Kalau waktu zuhur asar dia betul lah tak boleh baca kuat lah kan. Cuma dia kuatkan yang rukun takbir tu lah, Allahu Akbar tu kan. Takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun tu. Dia boleh baca kuat sikit dengan syarat perempuan sahaja. Ataupun dia boleh tak jadi imam kepada lelaki yang tak tahu, yang baru nak belajar sembahyang. Boleh. Contoh dia mungkin baru berkahwin dengan seorang mu'allaf. So dia nak ajar orang tu, dia jadi imam kan. Tapi dia tak niat imam. Maknanya dia sembahyang tapi orang ni ikut dia. Kan yang mu'allaf tu. Ataupun anak kecil yang baru belajar, tapi anak tu anak lelaki. Kan, tapi tak faham lagi. So dia jadi dia sembahyang tu, dia tak perlu niat imam, tapi anak dia follow dia. Okay, baik. Nak saf imam dengan makmum kalau orang perempuan macam mana? Sesama perempuan. Kita lelaki ke kena duduk depan seorang dan lain duduk belakang? Dia ke depan sikit je kan? Ke macam mana? Ke depan sikit je. So dia duduk dalam satu saf yang sama, ke depan sikit untuk membezakan dengan orang lain. Dia tak perlu pergi jauh-jauh lah. Ada orang kata sama. Macam mana? Ke depan sikit pun ya, sama dalam satu saf pun boleh. Alright. Okay. Jadi dah terjawablah semua soalan. Conclusionnya, Ustaz? Nana buat conclusion. Conclusion Nana buat. Ustaz lah. Conclusion kita adalah jangan tinggal solat. Itu nombor 1 sekali. Okay, jangan tinggal solat. Whatever reason, kita busy, kita masih buat silap, kita masih ada buat benda-benda yang kita tahu nak tinggal, kita berazam lah kita nak tinggal benda-benda yang tak elok tu. Walaupun kita still buat benda yang dilarang tu, tapi kita jangan sesekali tinggal solat.
Dan perkara pertama yang Allah akan tanya hari kiamat bukan sedekah kita, bukan kita buat baik dengan siapa-siapa, Allah akan tanya semayang. Sebab tu semayang dan fahami semayang ni supaya kita berbaloi semayang dan semayang kita betul. Apa guna kita semayang daripada kecil sampai sekarang, rupanya ada banyak salah. Tiba-tiba sekarang kita belajar, sehari ni kita belajar, kita betulkan solat, ditakdirkan, na'udzubillah, ditakdirkan kita meninggal lepas sehari je kita semayang yang betul, yang sempurna. Maka Allah rekodkan sehari yang berkualiti, yang betul-betul tu sebagai ganjaran pahala untuk Tuhan masukkan kita dalam syurga. Berbanding dia semayang bertahun-tahun, tapi rupanya ada banyak salah yang Tuhan tak terima solat dia. Jadi guna peluang lah kita buat IG live apa semua ni, guna peluang lah untuk kita sama-sama. Saya pun nak perbaiki diri, Nana pun, semua kita yang tengok ni pun kita semua nak improve solat kita. Tolong doa jugalah. Saya, Awi, semua anak-beranak kita orang semua boleh jaga solat, semua solat jemaah pun kita boleh buat. Sama-samalah kita Ustaz. Terima kasihlah sebab banyak bantu Nana dengan follower Nana semua. Lepas tu minta Ustaz doakanlah kita orang supaya istiqamah kan. Sebab biasalah dugaan macam Nana sebagai artis ni, biasalah kadang-kadang kita nak jaga fans yang ramai. Kadang-kadang ada yang terkecil hati, ada yang macam ni kan. So hopefully diorang boleh memahami lah macam tu. Dugaan lah kan. Betul. Kena faham lah juga kan. Nana maknanya semua orang jangan fikir hak masing-masing. Sebab Nana takkan mampu nak penuhi hak semua orang. Tapi yang paling penting semua orang kena tunaikan peranan masing-masing. So follower tunaikan peranan dia, apa yang dia perlu serve, apa yang dia perlu layan Nana. So dan Nana pun tunaikan peranan apa yang Nana perlu layan Nana punya follower. So bila masing-masing bagi peranan, insyaAllah masing-masing akan faham. Betul tu. Okay Ustaz. So terima kasih banyak. Nanti kalau ada rezeki kita live lagi lah. Ya, kalau Ustaz free-free, Ustaz Roger Nana. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Alright, jumpa lagi. Terima kasih semua. Semua orang minta maaf banyak. Jumpa lagi. Bye.